Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya berada sekarang di airport negeri Sabah. Okey, siapa kata Sabah tak ada airport? Ada airport lah, besar lagi, international lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pastinya kes membabitkan bekas Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Razak, masih lagi sekarang ini paling hot, paling panas. Dan terbaru satu lagi pendedahan pengakuan daripada saksi terbaru ini pastinya akan menggoncang seluruh Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa tidaknya daripada Malaysia kini, kemarin diterbitkan berita ini kira-kira pukul 3.16 petang. Saksi mengatakan bahawa nampak macam Najib arah saya tanda tangan akaun 1MDB 2013, kata saksi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bacakan bagi kamu. Kes 1MDB. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dikatakan seolah-olah telah mengarahkan rakan pengurusan KPMG iaitu Johan Idris untuk menandatangani satu penyata kewangan 1MDB bagi tahun 2013. Demikian didengar di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pada hari ini, iaitu 21 hari bulan April. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saksi pendakwaan ke-14 itu telah memberikan keterangan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengenai tanggapannya terhadap permintaan Datuk Seri Najib Tun Razak semasa satu mesyuarat di kediaman bekas Menteri Kewangan itu yang berlokasi di Jalan Langgak Duta di Kuala Lumpur pada 15 Disember 2013. So, ini bukan satu andaian, tetapi ini satu fakta. Kerana ini ada tariknya, ada tempatnya. Jadi bukan sekadar cakap-cakap kosong saja tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun begitu, ini hanyalah pendapat daripada saksi tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selepas itu pada perenggan yang seterusnya, sebelum ini, semasa perbicaraan rasuah 1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak yang berjumlah kira-kira 2.28 bilion ringgit, Mahkamah mendengar keterangan mengenai KPMG yang tidak berpuas hati dengan kekurangan maklumat dan dokumentasi yang telah diberikan berhubung dengan pelaburan luar negara yang bernilai lebih daripada 9 bilion ringgit Malaysia, tuan-tuan dan puan, atau lebih kurang 2.3 bilion US dollar oleh Syarikat Pelaburan Negara itu di Kepulauan Kemen, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, pesisir pantai agaknya ni. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan dakwaan pengurusan 1MDB, keengganan atau ketidakupayaan untuk menyediakan dokumentasi dan maklumat yang mencukupi mengenai pelaburan luar negara, firma pengauditan antarabangsa itu kemudian telah mendesak untuk bertemu dengan Najib di rumahnya. Johan hadir semasa mesyuarat tersebut. Okey. So tuan-tuan dan puan, berikutan keengganan KPMG untuk menandatangani akaun 1MDB untuk tahun 2013, ia kemudiannya digugurkan sebagai juru audit dana dan Deloitte telah dibawa masuk sebagai ganti. Wah, saya bacakan semula. Berikutan keengganan KPMG enggan untuk menandatangani akaun 1MDB untuk tahun 2013. Ia kemudiannya digugurkan sedinya sebagai juru audit dana dan Deloitte telah dibawa masuk sebagai ganti. Okey. 1MDB dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan yang diperbadankan MOF INC dan Najib pernah menjadi pengurusi lembaga penasihat bagi dana tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, semasa pemeriksaan ketua oleh Timbalan Pendakwa Raya TDIPA Nair pada hari ini, Johan telah memberi keterangan bahawa semasa pertemuan itu Najib menjelaskan bahawa Bridge Partners atau rakan kongsi yang menguruskan pelaburan luar negara 1MDB tidak dapat memberikan maklumat yang diminta oleh KPMG. Johan menambah bahawa Perdana Menteri ketika itu berkata, ia adalah kerana peruntukan undang-undang serta aspek rahsia perdagangan pelaburan Kepulauan Kemen. Wah, ini dahsyat. Johan berkata beliau menjelaskan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak
bahawa 1MDB perlu untuk mematuhi piawaian pengauditan antarabangsa serta Akta Syarikat 1965. Jika tidak, jika tidak, syarikat kekayaan negara akan melanggar undang-undang. Oh, rupa-rupanya Johan telah memberi nasihat kepada Datuk Seri Najib Tun Razak dengan memberi penjelasan yang amat detail, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Johan pada transkrip yang telah diberikan di mahkamah, Johan berkata, sebelum mesyuarat tamat, Najib telah meminta akaun 1MDB ditandatangani oleh KPMG sebelum atau pada 31 Disember 2013. Bagaimanapun saya tidak dapat memberi jawapan kepadanya, katanya. Tambahnya lagi, saya juga tidak faham kenapa 1MDB enggan untuk memberikan maklumat mengenai aset asas pelaburan luar negara yang dikatakan sulit itu. Kan nak kena audit mestilah bagi semua maklumat. Takkan sain-sain buta gitu je. Selain itu, katanya lagi, tiada dokumen sokongan lanjut yang diberikan tentang kerahasiaan. Pertemuan itu mengambil masa kira-kira 45 minit. Dipa bertanya kepada Johan di mahkamah, apakah reaksi beliau, iaitu Najib Razak. Johan berkata, ia seolah-olah nampak macam satu arahan kepada saya. Saksi itu juga mengesahkan bahawa KPMG kemudiannya telah menerima surat daripada 1MDB bertarikh 31 Disember 2013 yang memaklumkannya mengenai penamatan perkhidmatan sebagai juru audit. Alamak, begitu rupanya. Okey. Syafi akan disoal balas Johan. Prosiding di hadapan hakim perbicaraan iaitu Colin Lawrence Sikora akan disambung petang ini dengan Ketua Peguam Bela iaitu Muhammad Syafi Abdullah dijangka akan menyoal balas Johan. Najib telah dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 2.28 bilion dana 1MDB. Pihak pendakwaan berhujah bahawa salah laku di 1MDB yang dilakukan oleh ahli perniagaan Low Teck Jo dengan menggunakan kuasa Najib Razak. Pasukan pembelaan mendakwa tertuduh tidak mempunyai pengetahuan tentang salah laku dan keseluruhan skim penyelewengan itu yang didalangi oleh Low Teck Jo dan beberapa ahli pasukan pengurusan syarikat pelaburan tersebut. Okey, so sebagai penutup, saya agak terkilan jugalah seorang Perdana Menteri tak tahu menahu langsung bagaimana Low Teck Jo mampu untuk memperdaya sehingga Datuk Seri Najib Tun Razak tidak tahu langsung tentang skim penyelewengan itu yang didalangi oleh Low Teck Jo dan beberapa ahli pasukan pengurusan syarikat pelaburan. Okey, so kita tunggu saja keputusan daripada mahkamah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.